Terima kasih Al-Fadhil Pengurusi Majlis, yang saya hormati Tuan Imam, pegawai masjid, kaki tangan daripada pusat khidmat Dun Ceka, yang saya hormati pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan guru, para alim ulama, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kali kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala, kita dapat semayang maghrib berjamaah. Bukan mudah nak semayang berjamaah ni. Kalau mudah tentulah ramai dipermudahkan. Alhamdulillah, dalam ramai-ramai manusia Allah pilih kita sebagai tetamu di malam ni. Allah pilih kita sebagai tetamu Allah. Jadi malam ni kita ada 3 perkara. Yang pertama, untuk sama-sama kita niat i'tikaf sepanjang kita duduk dalam masjid ni. Yang kedua, saya pesan diri saya dan semua untuk kita amal apa yang kita dengar malam ni dan yang kita sampaikan pada orang lain. Setakat mana kemampuan kita untuk sampai pada orang lain, termasuk isteri kita, anak kita dan sebagainya. Dan malam ini saya ingin memetik perbincangan kita pada malam ini dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Summa awrasnal kitaba allazina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Zalika wal fadlul kabir." Allah Ta'ala berfirman, maksudnya kemudian kami wariskan, yakni Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala ajar kepada kita daripada satu generasi daripada Nabi, para sahabat pada tabi'in pada tabi'in sampailah kepada kita. Allah sebut summa awrasnal kitab, sesungguhnya kami wariskan Al-Quranul Karim, allazina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba yang kami pilih di kalangan manusia. Tidak semua orang dapat Al-Quran. Ada orang boleh hafal Quran 30 juzuk, ingat setiap surah, setiap ayat. Ada orang hafal sikit-sikit, mungkin termasuk kita, surah-surah ringkas. Ada orang yang tak boleh baca Quran, tak reti nak baca Quran, cuma dia hafal apa yang orang beritahu dia. Surah Fatihah, Qul Huwallah dia boleh hafal, tapi suruh dia baca tak boleh. Ada yang langsung tak dapat Quran, hafalan pun tak ada, bacaan pun tak ada. Dan ada yang terus tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah kata allazina astafaina min ibadina. Quran ni Allah Ta'ala bagi pada orang yang Allah Ta'ala pilih di kalangan hamba-hamba kami. Ada orang yang dapat Quran, alhamdulillah, hebat bacaannya, bagus bacaannya, sedap suaranya, hebat. Allah Ta'ala bagi pada dia dalam kepala boleh ada 30 juzuk Quran dan boleh ingat, bacaannya pun baik. Di antara sahabat-sahabat Nabi ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini orang dapat istimewa. Dia dapat istimewa. Waktu kecil ayah dia mari jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tolonglah doa kepada anak aku ni." Dia bawa anak kecil, dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, tolong doakan anak aku ni." Maka Nabi doa kepada dia, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil." Tu doa Nabi. Allahumma faqih fid din, ya Allah, jadikan budak ini seorang yang faqih dengan agama. Faqih maknanya dia faham, dia beramal dan dia mendalami ilmu agama. Bukan sekadar tahu tapi tak beramal. Dia tahu, dia faham, dia faqih. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kebaikan pada dia, kita tak tahu, kita ni dalam ramai-ramai siapa yang Tuhan nak bagi kebaikan. Allah bagi dunia kepada orang yang disayang dan orang yang dia tak sayang. Dunia semua Tuhan bagi. Tapi Allah tidak bagi iman kepada semua manusia. Allah tak bagi kesayang pada semua manusia. Tapi faqih, Nabi kata siapa-siapa yang Allah nak bagi kebaikan pada dia, nescaya Tuhan bagikan, jadikan dia seorang yang faqih dengan agama. Faqih ni apa dia? Dia faham agama.
dia beramal dengan agama tersebut. Ya, maka mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang faqih dengan agama, insya-Allah. Ya, walaupun kita tidak pakar dalam semua bidang agama, tapi sekurang-kurangnya untuk hidup kita ada panduan. Mana boleh, mana tak boleh, mana halal, mana haram, mana Allah redha, mana Allah murka. Kalau kita berniaga, kita tahu mana boleh jual, mana tak boleh jual, mana duit halal, mana duit haram. Ya, kalau kita berpolitik pun kita harus tahu mana politik yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang haram, mana semua ada halal haram dia. Ya, hatta hidup kita berjalan atas hukum. Islam ni dia berjalan atas hukum. Apa saja perbuatan kita buat mesti ada hukum dia. Kalau tidak wajib, dia sunat. Kalau tak sunat, dia harus. Kalau tidak harus, dia makruh. Kalau tidak makruh, dia haram. Ada tak satu perbuatan yang tak ada hukum? Tak ada. Tak ada. Semua perbuatan kita mesti ada hukum dia. Sama ada dia wajib, ataupun dia sunat, atau dia harus, atau dia makruh, atau dia haram. Ya, tuan ambil apalah contoh menguap. Ya, apa hukum menguap? Harus. Nak menguap tak apa, tak menguap tak apa, tak dapat pahala, tak dapat dosa. Asal hukum harus. Tapi bila kita menguap, kita tutup mulut, ya, maka dapat pahala sunat. Ya, bila kita menguap, kita tutup mulut. Ya, bila kita menguap atas muka orang lain, jadi haram. Ya, kita menguap bunyi, tak tutup mulut, jadi makruh. Ya, mesti ada hukum. Apa saja perbuatan kita mesti tak lari daripada hukum. Allah sebut allazina astafaina min ibadina faminhum di kalangan manusia ni, kata Allah, yang dapat dua tadi. Pertama, dapat Allah Ta'ala bagi kefahaman agama, dapat waris kitab dan sebagainya. Faminhum, di kalangan mereka itu, zalimul li nafsih, ada yang zalim diri dia sendiri, kata Allah Ta'ala. Ada di kalangan manusia ni, kata Allah, dia ni zalim diri dia. Ya, dia bukan zalim pada orang lain. Ya, nanti kita akan tengok tafsir Ibn Katsir, apa tafsiran dia. Ya, wa minhum muqtasid, dan di kalangan mereka ada yang pertengahan. Pertengahan. Baik sangat tidak, jahat pun tidak. Dia pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat. Dan di kalangan mereka ni, kata Allah, ada yang berebut membuat kebaikan, berlomba melakukan kebaikan. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Kalau tak izin, tak dapat. Kalau Allah izin, maka dia termasuk sabiqum bil khairat. Kita semayang maghrib tadi, sama-sama beriman iman yang sama, rokok yang sama, sujud yang sama, rakaat yang sama. Tapi sama tak pahala? Tak sama. Di kalangan kita ada yang sabiqum bil khairat. Dia dulu pada orang lain. Dia main masjid awal pada orang lain. Dia masuk masjid dulu pada orang lain. Dia semayang saf pertama, dia tak semayang saf kedua. Ada yang baik, tapi dia lebih baik pada orang lain. Ya, makna ada golongan tersebut. Ya. Zalikal wa fadlul kabir, itulah golongan yang, ya, kurniat Allah yang maha besar pada manusia. Baik. Berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala sebut manusia, orang mukmin, orang beriman, ya, ada 3 golongan. Ya. Baik. Yang pertama, zalimul li nafsih. Dia menganiaya diri sendiri. Dia zalim diri dia sendiri. Yang kedua, muqtasid. Ya, pertengahan. Yang ketiga, sabiqum bil khairat, berebut melakukan kebaikan. Baik, saya tengok terus pandangan para ulama yang muktabar dalam tafsirkan ayat ni. Ada pengertian dan kriteria golongan sabiqum bil khairat, muqtasid dan zalimul li nafsih. Zalimul li nafsih. Zalimul li nafsih, orang yang menganiaya diri dia adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri, iaitu orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Siapa dia ni? Dia buat kejahatan, keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Dia buat kebaikan, bukan tak ada langsung, tapi keburukannya lagi banyak daripada kebaikannya. Manakala golongan pertengahan, contoh dia semayang, bukan tak semayang, dia semayang. Ya, dia ni golongan yang baik. Ya. Zalim nafsih ni, dia perbuatan baik dia buat, tapi jahat tu lagi banyak. Ya, semayang, dia semayang. Jumaat dia semayang, 5 waktu tak semayang. Raya tak pernah tinggal. Ya, raya insya-Allah tak pernah tinggal. Tapi sembahyang fardu tak buat. Ya. Ataupun dia sedekah, tapi dia juga mencuri. Ya. Dia buat baik, derma, tapi nombor ekor pun boleh tahan juga.
Ya. Dia kadang-kadang belanja orang minum kedai, minum teh tarik, tapi daun minum ketum pun dia minum juga. Ya. Kadang-kadang ketum lagi banyak pada air teh biasa. Ya. Dia ni zalimul li nafsi, dia aniaya diri dia. Orang tak semayang, dia bukan aniaya orang lain. Dia aniaya diri dia. Dan kita tak boleh nak tolong dia besok di akhirat. Ya. Tak boleh tolong. Boleh tak kita tolong sahabat kita di akhirat? Tak boleh nak tolong. Setiap amalan kita ialah amalan masing-masing. Dunia boleh. Satu rumah, ya, satu negara, ada beriman, ada kafir, ada yang soleh, ada yang fasik. Dalam satu negeri, campur aduk. Satu rumah tangga, ya, satu rumah. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang semayang, ada yang tak semayang, satu rumah. Akhirat besok, akhirat masing-masing urusan. Ya. Sebab tu bila kita semayang, kita baca Fatihah, Maliki Yaumiddin. Akhirat ni Allah sebut Maliki Yaumiddin. Malik mana raja, pemimpin, pemerintah, penguasa. Malik mana dia penguasa. Bila? Yaumiddin. Yaumiddin tu hari apa dia? Hari akhirat. Ya. Yaumiddin ialah hari akhirat. Apa makna sebenar Yaumiddin? Maka kita buka Quran. Sebab dalam kaedah tafsir Quran ni, ada ayat Quran mentafsirkan ayat lain. Ya. Ayat Quran mentafsirkan ayat lain. Ya. Ada hadis Nabi mentafsirkan ayat Quran. Ya. Ada pendapat ulama yang muktabar mentafsirkan Al-Quran. Yang paling tepat, Quran mentafsirkan Al-Quran. Umpama ayat Maliki Yaumiddin dalam Fatihah. Apa makna Maliki Yaumiddin? Kita buka Quran, kita akan jumpa ayat wa ma adraka ma yaumuddin. Allah tanya, kamu tahu tak apa makna yaumuddin? Yaumuddin tu summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian kamu tahu tak apa makna yaumuddin? Maka Allah jawab. Ni soalan ni bukan Allah nak suruh kita jawab. Ya. Soalan ni supaya kita beri perhatian. Dalam Quran banyak Allah tanya. Ya, tapi soalan tu bukan nak suruh kita jawab. Macam salam juga. Ada salam yang kita wajib jawab. Ada salam yang kita tak perlu jawab. Ada salam yang kita tak nak dengar jawapan. Ya. Salam tapi kita tak nak dengar jawapan dia. Salam yang wajib jawab, kita jumpa kawan kita, Assalamualaikum. Kita beri salam tu sunat, dia wajib jawab. Wajib. Kalau dia tak jawab, berdosa dia. Ya. Salam ni yang memberi sunat, yang menjawab tu jadi wajib. Ya. Yang kedua, salam yang tak wajib jawab. Salam dalam semayang. Ya. Tok Imam kata Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan ada makmum jawab Waalaikumsalam Pak Imam. Jangan jawab tuan-tuan. Ya. Kenapa awak jawab? Ya. Kan Tok Imam beri salam. Ni salam yang tak payah jawab. Kenapa tak jawab? Sebab bukan salam pada manusia. Ya, salam ni salam kepada malaikat yang duduk kiri kanan kita. Yang ketiga, salam yang kita tak nak dengar jawapan dia. Kita beri salam. Umpama masuk kosong kubur, kita beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, beri salam pada kubur. Tuan-tuan nak dengar jawapan ke tak nak? Ya, tiba-tiba ada kubur jawab, Waalaikumsalam Pak Imam. Ya, Pak Imam. Ya. Kita beri salam, Assalamualaikum ahli diyar. Ya, salam sejahtera kepada ahli kubur semua. Sebab tu ahli kubur ni dia seronok bila kita pergi kubur, kita beri salam, doa ke dia. Dan bila berlaku kematian, kita doa semua. Orang mati, dan kita doa pada semua. Ya, pagi tadi imam kita ya, meninggal dunia. Ya, kampung Kuala Lana. Ya, malam tadi elok-elok, sihat-sihat. Ya, pagi tadi lelah sikit. Ya, baca ayat kursi. Ya, duk nyanda baca ayat kursi, lepas tu ngucap syahadah, beritahu anak-anak ayah nak rehat sekejap, nak rehat. Dia pun terus tinggal dunia. Ya, mudah sangat. Allah Rabbi. Saya ingat dulu waktu saya mengajar di Masjid Kuantan. Lepas kuliah maghrib, sembahyang isyak. Ya, lepas sembahyang isyak bersalam. Biasalah kita bersalam jemaah. Ada seorang pakcik ni, saya duk bayanglah muka dia. Ya, kami panggil dia Pak Awang. Dia ni suka gurau. Sambil bersalam tu dia macam-macam lah. Dia gurau orang tua. Orang tua sama tua ni dia gurau lain macam. Ya. Orang muda gurau cara muda.
Ya, bergurau. Mak dia memang suka bergurau. Lepas tu balik-balik, saya pergi sembahyang subuh besoknya, saya pergi. Dia kata, Ustaz, Pak Awang meninggal dunia. Saya kata malam tadi waktu saya kuliah dia ada. Dia ada lah, masa tu tak mati lagi. Ya. Dah habis dia matinya. Dia kata lepas kuliah balik rumah, rehat-rehat sekejap, makan nasi. Lepas makan nasi, dia rehat dengan keluarga, tiba-tiba sak nafas, meninggal. Dululah malam ni tak tahulah siapa. Ya, tapi tidaklah setiap kali saya buat kuliah ada orang mati dah. Ke tidak, makmum tak mari tu kan. Nak tunjuk pada kita ada yang orang yang Allah Ta'ala bagi pada dia ni. Ya, yang balik pada ayat kita, dia kata zalimul li nafsih. Dia anyaya diri dia. Dia tak semayang. Dia tak puasa. Dia tak puasa, dia bukan anyaya orang lain, dia anyaya diri dia sendiri. Dia tak bayar zakat. Orang tak bayar zakat ni dia anyaya diri dia dan dia anyaya kepada asnaf yang sepatut terima duit zakat. Orang fakir, orang miskin, orang susah. Ya, ada yang zalim pada orang lain, dia pukul, ditipu orang tu. Ya, itu dia zalim pada orang lain. Dia zalim diri dia. Hakikat sebenar Allah Ta'ala sebut zalimul li nafsih. Orang ni termasuk orang yang zalim diri dia sendiri. Itu golongan yang pertama. Manakala golongan yang kedua dipanggil al-muqtasid. Ya. Al-muqtasid ialah orang yang pertengahan, iaitu orang yang kebaikannya berbanding dengan keburukannya, dia lebih hampir sama antara baik dengan buruk dia. Dia buat baik, jahat pun dia buat. Muqtasid ni pertengahan. Ya, pertengahan. Dia bukan golongan yang hebat, bukan. Tapi dia bukan golongan yang teruk juga, dah. Ya, dia mari semayang. Dia bukan duduk belakang sekali, tapi tidak duduk depan sekali. Tapi dia duduk pertengahan. Ya, hidup dia, masyarakat dia gitu. Kadang-kadang ya, semayang tak tinggal, nombor ekor tak tinggal. Ya, sujud-sujud semayang keluar hamba Allah tu. Ya. Yang ketiga dipanggil sabiqum bil khair. Ini pendapat para ulama. Kita tengok pandangan Ibn Katsir. Sabiqum bil khair ialah orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan. Dia buat baik tapi dia buat dulu pada orang lain. Ya. Dia berebut nak buat. Bila kita baca surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah Allah Ta'ala sebut wa kuntum azwajan salasah. Akhirat besok kita semua ni akan dipecah 3 golongan. Ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabul shimal ma ashabul shimal, as-sabiqun as-sabiqun ulaika humul muqarrabun. Ada 3 golongan. Yang pertama golongan sebelah kanan. Ya. Golongan yang berada sebelah kanan. Allah kata alangkah baiknya, alangkah hebatnya golongan yang sebelah kanan. Yang ni orang beriman dengan Allah Ta'ala. Orang beriman, orang semayang, orang tak buat maksiat, orang yang baik, orang soleh. Ya. Ialah golongan yang sebelah kanan. Ni akhirat besok ni, bukan dunia. Akhirat besok kita bangun di pada mahsyar, Allah akan pecahkan kita ni kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan belah kanan. Maka bumi yang kita pijak ni bergerak, menyebabkan akan pecah pada 2 kumpulan. Ya. Esok di akhirat kita baca surah Yasin, ya. Allah Ta'ala sebut di akhirat besok kamu akan dipecahkan pada 2. Mula-mula dipecahkan 2 kumpulan. Kumpulan kanan dan kumpulan ashabus shimal. Ya. Ma ashabus shimal, kumpulan kiri. Alangkah hinanya kumpulan kiri. 2. Satu lagi golongan yang al-muqarrabun, yang dekat dengan Tuhan, yang hampir dengan Tuhan. Siapa dia? As-sabiqun as-sabiqun. Ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. As-sabiqun as-sabiqun. Kalau kita faham bahasa Arab, as-sabiqun ni orang yang berlomba melakukan kebaikan. Dia berlomba, berebut. Bersaing untuk berebut kebaikan. Ya. Dia bukan buat baik. Macam kita semayang, mari semayang. Kita berebut nak dapat saf pertama, tak berebut. Ya. Nabi kata kalau kamu tahu ada apa yang ada pada saf pertama, kamu akan berebut untuk dapat saf pertama. Tapi kita tak berebut. Berebut nak sedekah, ada tak? Tak ada. Berebut nak derma, tak berebut. Orang lain bagi, tak apalah. Saya pun tak bagi pun tak apa kalau kamu nak bagi. Kita kadang-kadang mendahului orang lain, tak apa. Dalam bab kebaikan, Allah Ta'ala sebut ada orang yang berebut. Dalam ayat ni Allah sebut ada orang yang sabiqum bil khairat, iaitu golongan yang lebih dulu dalam membakukan kebaikan. Yakni orang yang kebaikannya jauh lebih besar daripada berbuat kesalahan-kesalahan dia. Kesalahan ni banyak jenis. Ya. Kekotoran ni banyak jenis. Macam kotor lah.
Ya, ada kotor yang debu sapu hilang. Ya, ada kekotoran kita sapu tak hilang, kita rendam sabun dulu. Ada rendam sabun, kita gosok-gosok hilang. Ada yang rendam sabun, gosok tak hilang, kena beruh pula, baru hilang. Ya, tapi ada kekotoran, beruh pun tak hilang, kena buh klorok baru hilang. Ya. Ada yang buh klorok pun tak hilang. Macam nak buat ni? Ambil gunting kerak buang. Tak boleh pakai dah. Ya. Dosa ada begitu. Ada dosa, kita mari masjid dapat diampun dosa. Astaghfirullahalazim, Allah ampun dosa. Amin. Kita semayang berjemaah, kita kata amin. Bila imam sebut waladhdallin, kita pun amin. Allah ampun dosa kita dah. Nabi kata man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang amin dia serentak dengan amin para malaikat di langit, Allah ampun semua dosa dia. Dosa mana dia? Dosa kecil. Ya, dosa kecil, dosa besar tak. Ya, dosa besar, tengok jenis dosa. Dosa besar ada 3 jenis. Dosa besar ni ada 3 jenis. Satu, dosa besar yang melibatkan kita dengan Allah. Maka bertaubat, minta ampun pada Allah. Taubat sungguh-sungguh, menyesal. Ya, minta ampun pada Allah sungguh-sungguh. Maka dia, itu dia masuk dosa besar. Ya, seumpama dosa minum arak, dosa orang minum arak, dia tak melibat orang lain, dia seorang je. Dia beli arak kedai, dia minum. Berzina dosa dia dengan perempuan tu, dua-dua. Melibatkan orang lain. Ya, dosa hutang tak bayar, melibatkan kita dengan orang lain. Ya, ada dosa kita dengan Allah, ada dosa kita dengan manusia. Maka kita kena minta maaf dengan dia, kita kena minta ampun dengan dia. Kadang-kadang kita tulis Facebook, maki hamun, cerca, kutuk macam-macam. Ya. Tapi kita yang kita kutuk ni, kita jumpa dak orang tu. Ya. Kita tak pernah jumpa pun. Kita maki hamun dia, padahal kita tak pernah jumpa pun dia. Ya. Ada seorang hamba Allah, ya, ni cerita berlaku juga di Indonesia, berlaku di Yaman. Dan ada seorang menjumpa saya. Ya. Dia ni banyak menulis dalam Facebook, cerca, ya, Tok Guru lah, ya, Ustaz Harundin almarhum. Ya, Ustaz Harundin. Dia tak pernah jumpa pun Ustaz Harundin. Kita ni bila kita nak nilai seseorang, kita kena kenal orang tu. Nak kenal orang tu, kita kena buat 3 perkara kata Rasulullah. Yang pertama, berjalan bersama dia, musafir bersama dia, baru kita kenal orang tu. Kalau kita tak musafir dengan, tak pernah musafir bersama dia, kita tak kenal orang tu. Yang kedua, sembahyang bersama dia. Kalau kita pernah sembahyang bersama dia, baru kita kenal dia. Yang ketiga, kita makan bersama dia. Nabi kata, siapa yang buat 3 ni kenal. Kalau tak buat 3 ni, sebenarnya kita belum kenal dia. Oh, saya rapat dengan dia ustaz, saya kenal sangat. Pernah musafir dengan dia tak? Tak pernah lah. Pernah semayang sama dia? Tak pernah juga. Pernah nak makan sama dia? Tak pernah. Sebenarnya tak kenal. Ya. Kita mungkin rapat kawan. Ya. Tapi berkawan begitulah. Kita sekadar berkawan biasa. Ya. Jadi cerita dia ni, bila almarhum Ustaz Harundin meninggal, dia mari rasa menyesal, rasa bersalah. Sebab dia banyak sangat duk tulis. Macam orang lain tulis pun komen, orang lain kutuk dia pun masuk tumpang sekaki. Biasa macam itulah dalam urusan komen kita tu. Kadang-kadang kita komen atas komen orang lain. Orang tu komen sejengkal, kita tambah sehasta, ya, tambah sedepa lagi. Orang lain duk baca, komen kita dibaca oleh orang lain. Ya, fitnah kita tu dibaca oleh orang lain. Bila almarhum meninggal, ya, dia pun rasa bersalah, nak minta ampun pada Allah Ta'ala, nak bertaubat macam mana. Ya, jumpa Ustaz, dia kata boleh tak saya ni silap banyak dengan Ustaz Harundin ni. Ya, saya pernah tulis cerca dia apa semua. Macam nak buat Ustaz? Saya kata, minta maaf dengan dia mati dah. Ya, dia mati dah. Boleh tak saya minta maaf dengan isteri dia? Saya kata, awak berdosa dengan dia, bukan isteri dia. Awak berdosa dengan dia, bukan dengan isteri. Kalau kita berdosa dengan isteri dia, bolehlah minta maaf dengan isteri dia. Isteri dia pun tak ada hak nak mengampunkan dosa suami dia. Dosa orang lain dengan suami dia, tak boleh. Dengan anak-anak pun tak boleh buat. Apa macam mana? Tunggu di akhirat besok. Ya. Allahu Rabbi. Ya. Ada seorang hamba Allah di Yaman. Ya, ni zaman Facebook ni orang tu sangat tulis komen benda-benda yang karut-marut.
Ya, fitnah, duk fitnah orang tu, fitnah orang ni. Saya duk bimbang, umur kita ni pendek je, 60-70 tahun pada adat mati. Dosa kita tu disebar, tak berhenti-henti lagi tu. Ya, sebab tu berhati-hati. Nak komen, fikir boleh pahala, boleh dosa. Saya nak tulis ni boleh pahala. Kalau boleh pahala, komen. Buatlah, sebarlah. Kalau boleh pahala, sebarlah. Ya. Tapi kalau boleh dosa, jangan. Tak padan, tak berbaloi dengan kita duk maki hamun cerca dengan dosa yang kita nak tanggung berpanjangan tu. Ana pernah cerita banyak kali berlaku dengan pada Syekh Habib Omar, ya, di Yaman. Seorang pemuda mari jumpa dia. Ya, dia kata, wahai Syekh, ya, saya datang nak minta maaf banyak-banyak pada Tuan Syekh. Ya, kerana saya banyak sangat buat kesalahan di belakang pengetahuan Tuan Syekh. Ya, Syekh Omar tak tahu pun orang tu tulis maki hamun dia. Ya, tapi saya menyesal sangat-sangat dan saya nak minta maaf atas komen saya, fitnah saya dalam Facebook yang saya buat kepada Syekh. Kata Habib Omar, ginilah. Ya, boleh tak kamu, aku nak tanya kamu, di rumah kamu tu ada tak penyapu daripada bulu ayam? Ya, kan ada penyapu bulu ayam tu. Ya, dia kata ada. Baik, kamu balik dulu rumah kamu. Pagi besok kamu datang jumpa aku. Kata pemuda ni, saya nak minta maaf ni Syekh. Tak apalah yang tu saya boleh buat kemudian. Saya datang nak minta maaf banyak. Tak apa, kamu buat ini dulu, kata. Kamu datang pagi besok, bawa bulu ayam tu, datang jalan kaki jumpa aku. Ya. Sepanjang jalan kamu berjalan tu, kamu cabuk bulu ayam tersebut, kamu buang. Cabuk, buang, kamu buang. Sepanjang jalan kamu tu, kerja kamu satu je. Sambil berjalan tu, kamu cabuk, buang. Ya. Pagi besok kita jumpa. Lalu pemuda ni pun balik. Pagi-pagi besok dia ambil penyapu bulu ayam dia tu. Dia pun jalan. Ya. Jauh juga rumah dia ke rumah Syekh ni. Dia berjalan. Sambil berjalan dia cabut, buang. Sehinggalah bila sampai rumah Syekh Habib Omar. Ya. Bulu ayam tu tak ada langsung dah, habis semua. Tinggal ulu je, tinggal batang dia je. Ya, kata Habib Omar, mana bulu dia? Habis dah Syekh. Semua. Baik. Boleh tak ampunkan dosa saya, maafkan saya? Kata Habib Omar gini. Aku nak kamu balik semula, jalan kaki. Kamu kutip semua bulu ayam yang kamu cabut tadi. Pagi besok datang jumpa aku. Ya. Lalu dia pun balik. Sepanjang jalan dia balik tu, dia kutip semua bulu-bulu ayam yang jumpa. Yang dibuang pagi tadi tu, dia balik dia kutip. Mana yang nampak dia ambil. Sampai rumah dia, pagi-pagi besok datang jumpa Habib Omar dengan batang dan beberapa helai bulu ayam. Kata Habib Omar, mana bulu lain? Dia kata tak jumpa dah. Ya. Berapa yang ada? Adalah 450 daripada 1000 tu. Ya. Kata Habib Omar, aku boleh maafkan kamu, tak ada masalah. Tetapi seumpama bulu ayam ni, ya, kamu dah sebarkan bulu ayam tu sepanjang jalan kamu. Dan bila kamu minta maaf pada aku untuk aku maafkan kamu, aku boleh maafkan kamu. Tapi sekadar mana? Sekadar bulu ayam yang kamu dapat balik semula. Aku nak beritahu kamu, bulu ayam kamu sebar sekali tak tahu di mana dah. Begitulah fitnah yang kamu tulis dalam Facebook. Kamu tulis dalam grup, dalam TikTok, dalam Instagram. Kamu tulis, kamu sebar. Aku boleh maafkan kamu, tapi fitnah tu sedang berjalan sekarang, tak tahu di mana. Mungkin di Amerika, mungkin di New York, mungkin Indonesia, mungkin Malaysia. Ya. Tak tahu, fitnah tu tengah berjalan sekarang. Aku boleh maafkan kamu setakat mana yang aku boleh buat. Pemuda tadi pun menangis-nangis. Minta maaf. Dia kata, aku boleh maafkan kamu. Dan sungguh-sungguh aku boleh maafkan kamu. Tapi aku nak beritahu kamu, fitnah kamu tidak akan terhenti dengan aku maafkan kamu. Dosa kamu tak akan terhenti dengan aku maafkan kamu. Aku boleh maafkan kamu, tapi dosa terus berjalan. Inilah yang dikhawatiri, dibimbang oleh para alim ulama. Dulu waktu kecil kita belajar sedekah jariah. Bila kita derma buat masjid, kita mati dah. Selagi masjid orang guna, selagi tu pahala kita sambung. Tapi hari ini orang mula bimbang tentang dosa yang jariah, dosa yang berpanjangan, dosa yang tak putus-putus.
Disebar. Fitnah terus berjalan. Ya. Macam-macam orang tulis, macam-macam cerca, macam-macam maki hamun. Ya, dibuat. Sebab tu kadang-kadang apa kita nak buat? Kita orang Islam, kita orang beriman ni, kita ada dua alam. Ya. Memang dunia ni banyak benda tak puas hati. Kita duduk di bumi, di dunia yang memang banyak orang tak puas hati. Kadang-kadang manusia bukan tak puas hati dengan manusia, dengan Tuhan pun dia tak puas hati. Apalah cuaca panas sangat, cuaca pun dia komplain. Padahal bukan kerja dia tu. Hujan sokmo. Hujan panas ni bukan kerja kita, kerja Tuhan punya bumi. Tapi manusia komplain. Ada seorang hamba Allah tu, dia komplain saja. Dia tengok pakcik bekerja kat ladang, bawa peluh-peluh, panas-panas. Gaji dapatlah 400-500 sebulan. Dia tengok pakcik tu, pegawai tu dalam air condition, duduk dalam aircon, panas pun tak kena, sign dia, gaji puluh ribu sebulan. Dia kata tak adil sungguh. Sepatutnya pakcik tu dapat 10,000, pegawai tu dapat 300. Pasal apa? Sebab dia kata pegawai ni bukan panas pun, tak letih pun. Ni komplain. Dia tengok tangan dia, tengok tangan aku pun Tuhan buat tak sama. Yang ni pendek, yang ni panjang, tak sama. Tak puas hati dia. Dia pun duduk menyandar kat pokok pinang. Dia tengok buah pinang atas kepala dia. Depan dia pokok labu. Dia tengok pokok labu tu, dia kata, tengok labu batang kecil, buah besar. Pinang batang besar, buah kecil. Tak patut betul. Komplain habis. Ya. Dia kata sepatut labu duduk atas, pinang turun bawah. Jadi kau suka komplain. Tengah-tengah duduk begitu, tiba-tiba jatuh sebiji pinang kotor ni, pinang kering ni, jatuh atas kepala dia, jatuh atas riba dia. Dia ambil tengok. Dia kata adil Tuhan. Adil Tuhan. Kalau labu duduk di atas, labu jatuh atas kepala aku, mampu aku, kata dia. Dia rasa adil tu bila kena ke dia. Kena ke orang lain semua tak adil. Bila orang lain semua tak puas hati. Bila dapat pada orang lain, dia mula benci, mula khianat, mula dengki. Dapat pada orang lain. Dapat ke dia, okey. Bagus. Ya. Saya dapat pun tak apa, dia tak dapat pun okey. Sebenarnya Allah Ta'ala, dia maha adil. Adil Allah Ta'ala, dia letakkan harta sesuai dengan tubuh orang tu, pangkat sesuai dengan tubuh orang tu. Macam kita lah, kopiah kita sesuai dengan kepala kita. Ya. Adilnya Allah Ta'ala, dijadikan pokok atas gunung, pokok batang keras, pokok rendah ya. Dijadikan tepi sungai, pokok macam tu. Tuan tengok pokok kelapa. Oleh kelapa, batang kelapa ni tinggi, dalam tu ada air. Air itu menyebabkan kelapa tadi tak rosak, tak masam, kerana ada air. Kalau air dia hilang, kelapa tak boleh makan. Maka macam mana Allah Ta'ala buat supaya air dia tak rosak? Allah tak tempurung yang keras. Tapi kalau tempurung saja jatuh, pecah habis. Pecah kelapa. Tuhan letak sabuk pula, tebal sabuk dia, hingga kalau jatuh, tempurung dia tak pecah. Maha agung Allah Ta'ala. Buah temikai, ya, duduk atas tanah, kulit nipis je. Ya. Kalau temikai duduk atas jenuh kita, ya, dia tak atas tanah, besar, batang kecil je, tapi buah dia besar. Ya. Mari mana manis dia? Maha agung Allah Ta'ala. Mari mana manis? Ya. Ada pokok durian, manis dia tak sama dengan manis limau. Manis limau tak sama dengan manis apple, manis anggur. Manis tapi berbeza-beza. Masam tak sama. Mari mana masam, mari mana manis? Baja yang sama, udara yang sama, tanah yang sama, air yang sama, buah berbeza-beza, rasa berbeza-beza. Ya, Maha Agung Allah Ta'ala. Ada seorang pakcik tu, dia doa nak kahwin seorang lagi. Ini cerita je makcik. Doa, ya Allah, kalau tak boleh 2, 3 pun tak apa, ya Allah. Doa. Ya.
Lama dia berdoa, 40-50 tahun dia berdoa. Tapi Tuhan tak bagi-bagi lagi. Pasal apa? Tuhan tahu dia ni. Lelah ada. Darah tinggi ada. Kecil manis ada. Sempuk ada. Sengguguk pun ada. Kalau Tuhan bagi apa dia minta, mampu Pak Man ni tuan-tuan. Sama juga kadang ya Allah kayalah aku, ya Allah kaya aku. Tapi Tuhan tahu kalau Tuhan bagi kaya kita, punah kita. Ya. Ada orang Tuhan bagi kaya, tak apa. Satu hari saya masuk dalam hijir Ismail. Ya, kan biasa orang pegang lepas sembahyang pegang ni Kaabah doa kan, doa. Jadi saya pegang ni Kaabah, ada seorang Melayu sebelah saya ni. Dia doa. Saya dengar doa dia pun saya takut tu kan. Dia doa apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, kayalah aku sekaya-kayanya. Saya kata pak cik ni bahaya betul kan. Ya. Ya. Salah ke kita minta doa kaya? Tak salah. Allahumma aghnini bihalalika an haramik. Ni doa ya Allah yang diajar. Ya Allah, kayakan aku daripada yang halal. Jauhi aku daripada kekayaan yang haram. Jauhi aku daripada kaya yang memunahkan, yang merosakkan. Kaya yang mendekatkan aku denganmu ya Allah. Tak apa. Boleh minta doa. Ya, jangan asal kaya sekaya-kaya, kacau tuan-tuan. Ya. Qarun tu waktu miskin, hamba Allah yang taat. Semayang tak tinggal, ibadah tak tinggal, waktu miskin. Bila Allah uji kaya dia, tak kenal masjid. Lawan Tuhan. Ya, na'udzubillah. Jadi kita yang penting kata Nabi, Allah kasihkan orang tawaddu'. Orang miskin, orang kaya yang tawaddu' Allah lebih kasih. Allah kasihkan orang pemurah. Orang miskin yang pemurah Allah lebih kasih. Allah kasihkan orang bertakwa. Orang muda bertakwa Allah lebih kasih. Kata Nabi, Allah benci 3 golongan. Pertama, Allah benci orang yang sombong. Orang sombong Allah benci. Tapi orang miskin yang sombong lebih dibenci oleh Allah Ta'ala. Kalau dia kaya sombong, padan dia kaya. Pangkat besar sombong, padan lah dia ada pangkat besar. Ni orang miskin sombong. Ya. Allah bencikan orang yang bakhil. Orang kaya yang bakhil lebih dibenci oleh Allah. Ya. Kaya, bakhil sungguh. Berkira. Ya. Berkira. Makan Maggi je. Ya. Jimat sangat. Yang ketiga, kata Nabi, Allah bencikan orang fasik. Orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Ya. Orang tua yang fasik. Fasik apa dia? Orang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat pada Allah Ta'ala. Kata Nabi, orang tua yang fasik lebih dibenci oleh Allah. Kalau orang muda fasik, kita kata padanlah dia muda lagi, yang panjang lagi hidup dia. Yang esok tunggu tua, tahulah dia. Nah, tapi tak, orang tua yang fasik. Tua dah, duduk beli nombor ekor tiap-tiap minggu tuan-tuan. Tua dah, duduk minum air ketum lagi. Ya, dah tua dah, masjid tak mari. Ya, menggigil dah tangan dah. Minum lagi air ketum. Ya. Bukan kampung ni lah, kampung belah-belah Afrika Selatan. Orang tua yang fasik, tua, masjid tak semayang tidak tuan-tuan. Allah Rabbi. Ya. Sebab tu kita bila kita fikir, kalaupun kita tidak bahagia dunia, jangan kita celaka di akhirat. Sebaik-baik kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Maka itulah Allah ajar pada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagi kebaikan aku dunia ni. Ya, bagi kebaikan. Allah atur kita tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita tak tahu apa yang sedang Allah atur untuk kita. Saya peribadi tak pernah terfikir satu hari nak jadi adun di Ceka ni. Tak pernah terfikir tuan-tuan. Tak masuk dalam kepala langsung. Bahkan nak bertanding pun tak masuk kepala pun. Saya dulu pensyarah. Ya, pensyarah di ITM. Pensyarah kanan. 14 tahun jadi pensyarah di ITM. Ya, tak pernah fikir nak masuk politik. Ya, tapi hidup kita ni kadang-kadang sampai masa bukan kita yang menentu hidup kita dah. Sampai masa kita ditentu oleh orang lain. Ya, macam mana? Tuan-tuan tak nak jadi pengurusi masjid. Tuan-tuan tak nak jadi imam masjid. Tuan-tuan tak nak jadi. Tapi orang ramai minta kita. Orang ramai nak kita. Kita tak boleh tolak. Nabi kata siapa-siapa orang ramai berhajat pada dia, tapi dia tak nak, aku tak nak jumpa besok dengan dia akhirat. Ya. Jadi kita kadang-kadang kita tak tahu apa yang Allah sedang tu pada kita.
Doa pada Allah Ta'ala, Allah atur yang terbaik untuk hidup kita. Ya, Allah atur terbaik. Ya, takut sangat sebenarnya sekalian kita hidup ni awal bagus, pertengahan bagus, takut ujung hidup kita, na'udzubillah. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah. Amalan kamu Allah kira ujung hidup kamu, bukan awal, bukan pertengahan, ujung. Macam main bola lah, skor 20-0, ujungnya 21-20, kalah juga. Ujung, bukan awal, bukan pertengahan. Ya, jangan jadi macam siapa, Perancis, ya. Kan last sekali penalti kalah juga. Ya, sebaik saya menyokong Argentina, ya. Tapi nak sebut tu sekalian, hidup kita Allah tengok ujung insya-Allah kita ni. Ya, jadi oleh kerana itu jaga 3 perkara lah. Usikum ya, saya sanad di saya dah semua. Yang pertama, jangan tinggal benda yang Allah Taala fardukan. Semayang letih macam mana pun jangan tinggal. Pesan anak kita jangan tinggal semayang. Awwalu ma yuhasabu ila Allah yaumil qiyamah as-salah. Allah cek mula-mula di akhirat semayang. Semayang doa Allah cek. Ya Allah, aku ada puasa. Puasa tak kira. Semayang tak? Tak semayang balik awal. Yang pertama Allah cek semayang. Ya, bukan sedekah kita banyak, bukan derma kita banyak, bukan buat kebaikan banyak, semayang tak. Jaga fardu, jangan tinggal insya-Allah. Ya. Pokok ya akhi, benih durian musangking, kita beli harga RM50 sepokok musangking. Tapi pastikan tanam di atas tanah yang baik. Ke tanah dalam pasir, mampu durian tu, tak hidup. Ditanam di atas tanah yang baik. Tanah yang banyak air, mati juga durian tu. Ya, tanah yang kering langsung, mati juga. Tanah yang sesuai. Tapi kena buh baja, kena siram dia, kena baja dia. Maka pokok tadi pun naik dengan baik. Tuan-tuan kena ingat, bila pokok ni naik baik, musuh ramai, musuh banyak. Kalau pokok tu mati, tak ada musuh. Ya. Lembu datang tengok, mampu dah, tak makan dah dia. Yang hidup dia makan. Jadi bila pokok hidup baik, ada musuh. Macam mana? Kena pagar. Pagarlah supaya musuh tidak merosakkan dia. Dan bila kita pagar, jaga baja, jaga air, pokok tu naik subur, insya-Allah keluarlah buah dia. Yang kita nak buah, bukan pokok, bukan subur dia, bukan bunga banyak. Ya. Kita kalau dia yang bunga, kita sayang, ya Allah, lekatlah semua, bunga bagusnya lekat. Kalau lekat semua, serkah dahan. Allah Ta'ala buat dah, gugur separuh. Itu pun serkah lagi. Makna apa dia? Ada benda yang kita kena keluar. Yang kedua, jangan tinggal sedekah. Kalau tuan-tuan nak murah rezeki, jangan tinggal sedekah. Sedekahlah. Ya, saya nak siap diri saya dan semua. Kadang-kadang ada orang susah, orang miskin. Kenapa dia jadi miskin? Sebab dia tak sedekah. Nak sedekah apa? Dia miskin Ustaz. Takkan tak boleh sedekah sikit. 10 sen boleh. 50 sen boleh. Ya. Sedekah ni bukan mesti banyak. Atas kemampuan. Sedekah ni denak tuan-tuan. Denak. Setiap hari sebelum tidur kita kena fikir, hari ni aku sedekah ke belum? Kalau belum, kena sedekah. Sedekahlah walaupun sikit. Sekarang mudah online je. Kita boleh sedekah orang bina masjid, kita online. Akhir sekali yang ketiga, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal Quran. Ya, insya-Allah Quran ni dia ubat, penawar. Umur 50 tahun ni kena banyak makan vitamin, kena banyak penawar dia. Ya, insya-Allah kalau tuan-tuan nak syafaat Nabi di akhirat, 10 kali selawat pada Nabi pada waktu pagi, 10 kali selawat pada Nabi pada waktu petang. InsyaAllah kita, yang ni yang mudah, yang kita boleh buat terus. Selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Ya, mudah-mudahan kata Nabi, mereka ini akan dapat syafaatku nanti di akhirat. InsyaAllah jaga hubungan ukhuwah kita sama-sama sekampung. Yang raya dah habis dah, tak ada apa dah. Kita balik semula, hidup sebagai dalam sebuah masyarakat. Kita jaga hubungan surahim sama-sama kita. Saya doakan kebaikan untuk kita bersama insyaAllah. Wallahu'alam. Saya sekadar terus untuk malam ni, panjang mau jumpa semula pada masa akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.